Nama saya Rania Anissa binti Laila Ilyas Muhammad Azmi. Saya dari kelas 4 Maju. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Nelayan yang Jujur. Terima kasih pengurusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, guru-guru dan hadirin yang dikasihi sekalian. Salam perkenalan dari yang peta bercerita ini, Rania Anissa. Rugi kalau anda tidak mendengar cerita saya pada hari ini. Kisah seorang nelayan yang jujur menjadi tajuk cerita saya pada pagi yang indah ini. Kejujuran itu penting dalam hidup ni kan? Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua yang ada di sini pasang telinga dan mengambil iktibar dari cerita ini. Begini ceritanya, tersebutlah di zaman dahulu. Ada seorang nelayan yang miskin pergi keluar menjala di tengah lautan. Gelombang besar tidak menakutkannya kerana dia sedar betapa dia mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dia yakin Allah akan memberkati rezekinya yang dicari dengan titik peluhnya sendiri. Setelah beberapa lama menebarkan jala, dia tidak mendapat apa-apa tangkapan pun. Dia berhenti seketika sambil mengesap peluh di dahi. Kemudian dia menadah tangan ke langit seraya berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan agar diberi rezeki untuk menyara kehidupan keluarganya. Dengan penuh harapan, dia menebarkan jalannya sekali lagi. Sewaktu dia menarik jalannya kali ini, dia mendapat seekor ikan yang luar biasa. Sisik ikan itu berkilau-kilauan seperti emas. Matanya pula seperti intan bergemerlapan. Nelayan itu amat bersyukur dengan rezeki tak diduganya itu. Dia belum pernah melihat yang secantik dan seganjil itu. Setelah dia mengalirkan ikan itu ke dalam bekas yang mengandungi air laut, dia duduk berfikir seketika. Dia bimbang, tidak ada sesiapa yang mahu membeli ikan ini dengan harga yang tinggi. Kepada siapa dia hendak menjual ikan ini? Setelah puas berfikir, dia membuat keputusan untuk membawa ikan itu kepada raja di negerinya. Raja di negerinya terkenal dengan seorang raja yang adil lagi pemurah. Akan tetapi, Permaisuri Baginda terkenal dengan sikap kikir dan tamak. Namun, nelayan itu bertekad untuk mempersembahkan ikan yang dia dapat itu kepada rajanya. Sebaik sahaja raja melihat ikan itu, raja berasa kagum atas keajaiban ikan itu. Lantas Baginda bertanya di manakah nelayan itu mendapat ikan ajaib. Patik mendapat ikan ini dengan menjalanya di sebuah teluk di lautan selatan negeri ini. Sembah nelayan. Bukankah pada masa ini laut bergelombang besar dan amat bahaya? Tanya raja dengan curiga. Dengan izin Allah, sesuatu yang susah dapat dilaksanakan. Sembah nelayan dengan penuh takzim. Raja berasa kagum atas keberanian nelayan itu. Baginda lalu menghadiahinya 1000 dinar wang emas. Nelayan itu amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dia belum pernah memegang wang sebanyak itu. Permaisuri memandangnya dengan perasaan cengkel. Setelah nelayan itu pulang, Permaisuri menyatakan perasaan yang tidak puas hatinya kepada raja. Baginya, wang yang diberikan kepada nelayan itu sungguh besar jumlahnya. 1000 dinar terlalu mahal bagi harga seekor ikan. Dia bantah Permaisuri. Permaisuri memujuk raja agar dipanggil semula nelayan itu. Jika nelayan itu berjaya menjawab soalan yang diberikan, wang itu kekal menjadi miliknya. Tetapi jika jawapan nelayan itu salah, wang itu hendaklah dikembalikan.
Baiklah, tapi apakah soalannya? Kata raja. Permaisuri pun menyuruh raja bertanyakan soalan kepada nelayan itu, ikan ajaib itu jantan atau betina. Jika dia menjawab jantan, kanda katakan betina. Jika dia menjawab betina, kanda katakan jantan. Kata permaisuri sambil tersenyum. Oh, senyum ada makna tu. Permaisuri hendak mengenalkan nelayan itu rupanya. Keesokan harinya, nelayan itu dipanggil menghadap raja. Permaisuri tidak sabar-sabar untuk mendapatkan wangnya semula. Raja pun bertanyakan kepada nelayan itu, ikan yang dibawanya semalam itu jantan atau betina. Setelah berfikir sejenak, dia pun bersuara, "Ampun tuanku, ikan itu bukanlah ikan jantan atau ikan betina. Ikan itu," jawabnya sambil tersenyum simpul. Raja yang mendengar jawapan itu tertawa terbahak-bahak. Baginda amat geli hati mendengar jawapan nelayan itu. Baginda lalu menghadiahinya 1000 dinar wang emas lagi. Melihat tindakan Baginda, permaisuri menarik muka masam kerana rancangannya tidak menjadi. Semasa nelayan itu hendak memasukkan duitnya ke dalam uncang, sekeping duit emas jatuh ke lantai. Nelayan itu segera memungutnya. "Lihat tu kanda, kedekut sungguh nelayan itu. Sekeping pun dipungutnya," hasut permaisuri. Raja pun memarahi nelayan itu dan menuduhnya kedekut dan tamak. "Kamu sudah ada ambil 2000 wang emas, tetapi sekeping yang jatuh pun kamu pungut." Dengan rasa rendah diri, nelayan itu menjelaskan dia mengambil duit itu bukanlah dia kedekut atau tamak. Dia tidak rela wang emas yang ditempa dengan gambar raja jatuh ke lantai dan dipijak-pijak orang. Mendengar jawapan itu, raja berasa amat terharu. Baginda berasa bangga mempunyai rakyat yang setia dan taat seperti nelayan. Baginda menambah sejumlah wang sebagai hadiah. Permaisuri menjadi semakin murka. Selepas itu, nelayan itu pun pulang dengan perasaan yang gembira. Pulang ke rumah dengan perasaan yang gembira. Dengan wang pemberian raja, dia membaiki sampan dan jalannya. Selebihnya disimpan untuk kegunaan masa depan. Kawan-kawan, begitulah ceritanya. Contohilah sikap nelayan yang selalu bersyukur, yang sentiasa bersyukur, jujur dalam setiap perbuatannya, dan yakin bahawa Allah akan memberi rezeki kepada hamba-Nya yang berusaha. Sekian, semoga kita berjumpa lagi.